Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana saya nak jawab soalan programming ataupun nak create satu programming based on several requirements. Okay, jom kita start. Okay, sebelah kanan ni ada soalan. Ini adalah soalan ataupun requirement yang kita kena follow. So dia nak kita create menu. Okay, menu dia, kalau kita tengok menu dia bagi contoh kat bawah ni. Ni menu dia. Dan menu ni adalah untuk display and add employee. So dia ada 5 employee yang dia dah ada. Dia dah siap ada, dan kita boleh tambah lagi employee lah 5. So maksimum 10 employee. Dan requirement dia mesti must use structure. So kita kena guna structure. Dan dia nak kita buat flowchart sebelum kita buat program. Okay, so program kita akan gunakan, yang hari ni kita gunakan Coblox lah. Sebenarnya boleh je guna compiler lain, tak ada masalah. Okay, alright. So first sekali kita buat flowchart. So flowchart saya dah siapkan untuk sebelum ni punya flowchart. So kita just review dulu. Kita review dulu flowchart dia macam mana. So dia nak kita buat satu menu. So macam biasa, kalau apa yang saya selalu buat adalah saya buat menu ni based on function untuk pilihan. Kita akan gunakan instruction switch case. So switch case ni kita boleh gunakan switch case ataupun kita boleh gunakan nested if else, salah satu lah. Okay, so first of all, flowchart yang saya dah create ni, saya guna modularization. Means saya guna function lah, several function. So yang belah kiri ni adalah untuk function main, yang belah kanan ni ada 2 function lain, function tambahan lah. Okay, so dalam function main, zoom, kita tengok function main, apa yang ada dalam function main. Dalam function main dia ada, okay, ni flowchart yang saya dah siapkan. Function main, kita start, kita set data sama dengan 5. Data ni maksudnya sekarang ni data yang kita dah ada ataupun data yang kita dah masukkan ada 5. So lepas ni kita boleh tambah lagi lah data. So data sama dengan 5 ni maksudnya kita data sedia ada berapa. Okay, kalau kita tak ada lagi data, kita start kosong lah. Tapi sebabkan dalam soalan ni kita kena tambah 5 siap-siap, so kita letak 5 kat sini. Okay, dan kita akan printf menu. Okay, dan kalau perasan ada satu anak panah dari bawah ke atas, ini maksudnya ni dalam looping lah. So kalau kat atas ni tak ada condition ataupun diamond condition, maksudnya ni adalah looping do while. Saya gunakan looping do while. Condition ni duduk bawah ni, loop sama dengan 1. Okay, so ni menu kita. User akan pilih 1, 2, 3 ni. Dan saya ada switch case untuk pilih menu 1, menu 2 atau menu 3. Okay, sekiranya user pilih selain daripada 1, 2, 3, kita akan bagi ni lah invalid selection. Okay, kalau kita guna switch case, ini kita panggil default lah. Kalau kita guna nested if else, ini kita panggil else. Okay, so ni looping ni, menu ni akan sentiasa loop selagi loop kita ni sama dengan 1. Loop kita sama dengan 1, dia akan sentiasa loop. So maksudnya nak keluar daripada looping menu ni, nak end our system, kita pergi pada selection ketiga. Sebab selection ketiga ni adalah logout kan. Kalau tengok soalan ni, selection ketiga kita logout. So pada selection ketiga ni kita akan set loop sama dengan 0 untuk membolehkan kita keluar daripada looping ni. Okay, simple as that. Okay, so kalau user pilih 1, kita akan pergi pada function papar. Kita create a new function papar. Kalau user pilih nombor 2, sistem akan pergi
function tambah. Tambah ni maksudnya user nak tambah satu data baru. Okey. Okey, kita tengok function tambah. Function papar dulu. Dalam function papar, kita nak paparkan data. So maksimum data yang kita nak paparkan ada 10. Ada 10. So kat sini yang dah sedia ada 5. So kita boleh tambah lagi 5. So maksimum yang kita boleh show adalah atau display adalah 10. So saya buat kat sini looping sebab plan saya, data saya nak buat dalam bentuk array. So saya buat looping lah daripada 0 sampai 10. Tak termasuk 10 lah, sebab kita start dengan 0 sampai 9. Okay, itu untuk array. Okay, untuk function tambah pula, maksudnya kita nak tambah data baru. So sebelum kita nak tambah data baru, kita kena pastikan bahawa data kita belum maksimum lagi lah. Kalau dah 10, tak boleh tambah lah data kita. Okay, kalau data dah 10, tak boleh nak tambah sebab kita dah set awal-awal maksimum kita, data kita 10 je. So kita check dulu kat sini adakah dia kurang dari 10, baru kita boleh enter employee name dengan enter salary. Okay, so kalau tengok kat sini ada data plus plus, maksudnya bila lepas kita tambah satu data baru, kita kena keep track sekarang ni data yang sedia ada berapa. Okay, that's why tadi awal-awal saya tunjuk data sama dengan 5, sebab kita dah awal-awal kita dah masukkan 5 data ni. Data ni Ali, Abu, Ahmad, Ben dengan Chong ni. Okay, so bila kita tambah data baru, dia akan jadi 6 lah kat sini. Okay, asalnya 5, bila data plus plus dia jadi 6. Okay, so itu satu. Yang satu lagi, kalau tengok kat sini cara saya tulis variable ni. Okay, kenapa dia ada kurungan data ini? Yang ni adalah, ini kita guna structure lah. Kita guna structure, dan saya gunakan kat sini, saya gunakan array of structure. So structure saya create structure, dan saya jadikan variable untuk structure tu dalam bentuk array. Okay, lebih mudah untuk kita proses. Okay, ini semua adalah flowchart yang saya dah create. Okay, so kita pergi terus kepada coding. So buka kita punya code blocks, create new project. Macam biasa, console application. Siapa tak biasa tu, kita guna console application ni yang screen hitam tu lah, yang macam command prompt tu. Okay, next, pilih bahasa C. Kita akan guna C language. Project title kita letaklah apa-apa pun, employee with salary. Okay, finish. Okay, yang saya nak tunjuk sekarang adalah teknik bila kita nak type coding. Tadi kita dah tengok flowchart. Flowchart ni saya buat sebelum rakaman lah. So sekarang kita nak create coding based on the flowchart. So macam mana nak buat? First kali, bila kita create new project, dia akan bagi contoh coding hello world. So sebelum kita buat apa-apa, compile and run dulu, sebab kita nak pastikan kita punya code blocks ni tak ada masalah, tak ada problem. Okay, so kalau boleh run, maksudnya code blocks kita ok lah. Kalau tak boleh run, maksudnya kita punya compiler ada problem. So sisi kalau kita tulis programming, compiler kita problem. So kita tukar compiler lain, ataupun kita solve the issue first lah. Okay, then baru kita start coding lah. So selalunya apa yang saya buat adalah saya nak ubah, sebab saya kadang-kadang apa yang dia buat kat sini saya nak ubah lah. Saya tak nak ikut apa 100%. So first kali saya tak guna stdlib, so saya delete yang tu. Main saya tak nak dalam bentuk return something, saya nak dia bentuk return nothing. So void, ni pun void. Okay, bila ni void, return ni tak perlulah. Okay, lepas saya tukar, saya compile and run. Kalau boleh run, maksudnya tak ada masalah dari segi syntax. So ni adalah teknik lah. Teknik ni yang saya nak share sebab selalunya kita, bila kita program, bila saya buat programming, saya tulis sikit programming dan saya compile. Kalau ok, boleh run, maka menunjukkan bahawa
tak ada syntax error. Kalau saya tambah lagi coding atau programming, line of code saya tambah, dan ada error, maksudnya apa yang saya baru tambah tu yang menyebabkan error. So saya boleh keep track macam mana, kat mana error tu berlaku. Okay, instead of kalau saya tulis panjang keseluruhan coding, then bila saya compile ada error di tempat-tempat tentu, ada 10 error katakan. So nak keep track tu lebih susah lah, lebih sukar. So baik saya tulis sikit-sikit, compile, sikit compile, tulis sikit compile. Okay, right. So first kali dia nak data kita ni, kita yang balik soalan, data kita ni dalam bentuk structure. Okay, first kali kita kena create structure dia lah. Okay, untuk create structure, struct, nama structure tu employee lah, employee. Contohlah employee, boleh letak nama apa-apa je, tak ada masalah. So dalam employee tu ada dua benda, iaitu name dengan float. Name dengan float. So name dalam bentuk string, name, katakan saya nak letak 30, maksudnya nama orang ni maksimum yang kita boleh letak kat nama orang tu 30 karakter. Okay, katakanlah nak buat 20 pun boleh, 15 boleh, tak apa, tak. Ya, ini saya je lah buat. Okay, sebab dia dalam requirement dia tak bagi tahu, so kita yang tentukan. Then salary dalam bentuk float, sebab kalau kita tengok macam tu, salary dia ada sen-sen kan, so dalam bentuk float lah, tak boleh guna integer. Okay, float salary, gaji dia. Okay, so kita declare structure. So structure dia ada dua je lah variable dalam structure ni. Okay, dan kita nak create variable untuk structure ni, ataupun new variable based on this structure. So saya bagi nama E je lah, E, sebab dalam saya punya flowchart tadi E kan, E, dan saya buat dalam bentuk bila ada kurungan tu maksudnya dalam bentuk array. So saya tahu saya akan ada 10 employee, 10 orang je. So saya letaklah 10 kat sini. Okay, kenapa 10 orang? Sebab 5 dah sedia ada, dan kita boleh tambah lagi 5. Ni tengok pada requirement lah. Kalau requirement ni kata you boleh tambah lagi 10 orang, so dia jadi 15 lah kat situ, based on the requirement ya. Alright, dah create ni, compile and run. Of course tak ada perubahan lah dari segi output, tapi kita nak tengok kita punya syntax untuk structure tu betul ke tak betul. Okay, right. Next kita nak masukkan ni maklumat-maklumat yang ada 5 orang ni kan. Kita masukkan maklumat yang pertama, Ali. So kita dah declare ataupun kita create satu variable E based on the structure. So kita nak masukkan data. So bila kita nak masukkan data, kita tak perlu nak create new structure atau a new variable of that structure. Kita just masukkan je. So kita akan pergi pada E yang ke kosong. Maksudnya data yang pertama lah, data pertama E0. E0.name, E0.name equals to Ali. Okay, right. Siapa yang dah biasa dia tahulah ni ada masalah. Tapi kalau katakan tak biasa, ni cara paling senang lah kita buat sama dengan kan. Tapi bila kita run, dia akan keluar error lah kat sini. So apa error dia? Error incompatible types when assigning to type character. Okay, ni maksud dia you tak boleh simply buat sama dengan, sebab ni adalah string. So apa yang you kena buat, you kena guna string copy, function string copy. So untuk guna function string copy, kita masukkan library string.h, include string.h, dan baru kat sini strcpy string copy. Kita nak Ali ni masuk dalam string Ali tu masuk dalam name yang pertama. Okay, kita compile, tengok, yes, dia boleh run, maksudnya tak ada syntax error. Okay, tak ada syntax error, tak semestinya tak ada semantic error, tak semestinya tak ada logic error. Kita check semantic error dulu. Right, then the next one is salary. Salary dia kita nak set E0 dot salary equals to
200%. ok, compile lagi. ok, cun, tak ada syntax error. So kita replicate untuk lagi 4 orang. ok, so apa yang saya buat sekarang adalah saya highlight dan saya hold control key, click and drag. So ni teknik pantas untuk copy paste lah, shortcut orang panggil kan. ok, untuk 0, 1, 2, 3, 4. ok, dan tukar nama Abu Muhammad Ben dengan Chong. 300%, 430%, 500%, 40%, 650%. ok, compile lagi. Ni agak boring lah, buat sikit compile, buat sikit. Yes, agak boring, tapi ini untuk memastikan kita punya syntax error tu minimum. ok, tak adalah banyak sangat, kalau tak nanti pening kepala. Right, then baru kita pergi pada nak buat menu ni. ok, so kita tengok balik pada flowchart kita. ok, flowchart kita first sekali dia letak data sama dengan 5. ok, disebabkan data ni nanti kita akan gunakan untuk function-function lain, so kita declare dia di luar daripada function main. ok, yang ni kita panggil global variable, data sama dengan 5, sebab nanti function lain pun nak guna juga data ni, so kita buat dia sebagai global variable. ok, so any function boleh gunalah this variable. Kalau kita declare di dalam function main, hanya function main je boleh gunakan that variable, so nanti akan jadi masalah lah, nanti nak kena passing value of data and so on. So kita nak mengelakkan kesukaran dalam bentuk macam tu, sebab kita nak gunakan function receive nothing, return nothing. So kita nak function nothing kan, so kita gunakan global variable. ok, then kita tengok sini ada do while, so kita buat do while kat sini. do kat sini baru ada while. ok, while dia apa? While dia adalah loop sama dengan 1 tadi kan. Ni loop sama dengan 1, loop sama dengan 1. ok, so function variable loop ni kita kena declare lah. So kita boleh declare kat di luar juga. ok, declare loop, atau kita declare kat dalam, kita tengok penggunaan dia. Kalau kita tengok penggunaan loop ni hanya untuk function main, so kita tak perlu tapi boleh sebenarnya, tak perlu nak declare sebagai global variable, kita declare dia sebagai local variable. So untuk variety saya buatlah dalam bentuk local variable, so sama dengan 1. ok, so loop sama dengan 1, so kita set lah loop sama dengan 1. ok, apa beza loop sama dengan 1 line nombor 12 ni dengan loop sama dengan 1 pada line nombor 27 ni? ok, loop sama dengan 1 yang atas ni maksudnya kita memberi nilai loop, memberi nilai 1 kepada variable loop. So variable loop data sebelum ni dia akan override dengan nilai 1. ok, berbeza dengan line nombor 27, loop sama dengan 1, dia ada double sama dengan double equal. So ni adalah comparison ataupun test. So dia nak compare adakah nilai di dalam loop tu sama dengan 1. So kat sini dia tak akan mengubah nilai loop, nilai loop tu dia tak ubah. ok, dia hanya test adakah nilai tu 1. So jawapan kat sini sama ada yes or no, true or false. ok,
Ada satu teknik lain kalau kita tak nak gunakan variable kita, variable integer lah, kita boleh gunakan boolean lah kat sini. Boolean means dia punya kat sini kita terus true or false. Okay, tapi kita jarang digunakan, so saya guna yang simple je. Yang simple guna integer. Okay, so kita boleh buang hello world ni. Okay, dan kita nak ni printf menu ni. Okay, so sebab saya dah ada, so saya copy paste je lah. Okay, printf \n. Okay, ni pun sama. Okay, ni kita boleh type satu persatu, tapi sebab untuk menjimatkan masa, saya just tunjuk. Ni tak perlu, saya just tunjuk yang saya copy paste je lah. Okay, so kat sini kita akan ada pilihan lah. So user akan pilih daripada 1, 2, 3 ni, sama macam flowchart yang kita buat ni. Dan kalau kita tengok, the next one is simbol ni adalah simbol scanf. So kita buat scanf. Kita nak scanf apa? Kita nak scanf menu. So menu ni, pilihan ni dalam bentuk nombor 1, 2, 3. So kita kena declare menu sebagai integer jugalah. Integer. So bila integer kat sini, kita percent d menu. Okay, so ni adalah untuk pilihan. So kita dah buat do while loop, dan juga kita dah buat display dia. Okay, so kalau kita run, ada error ke tak ada? Okay, tak ada error. So bila tak ada error, kalau nampak kita boleh pilih 1 ke 2 ke 3 ke 4 and so on lah, apa-apa. Okay, tapi disebabkan dia looping, dia akan sentiasa loop lah. Okay, so apa nak buat seterusnya adalah ni pilihan. So bila user pilih, mestilah ada pilihan kan. User pilih 1, dia buat benda lain. Pilih 2, dia buat benda lain. So tu kita akan gunakan switch case. Switch, dia nak switch apa? Switch menu lah. Sebab user pilih menu, so kita nak pilih apa yang user pilih tadi tu, kita nak pecahkan. So kita ada case 1 break, case 2 break, case 3 break, default. Okay, break ni maksudnya apa? Break ni maksudnya selepas dia habis buat ni semua, bila dia jumpa break, dia akan keluar daripada blok ni. So break ni tak semestinya kita guna untuk switch saja, kita boleh gunakan mana-mana yang ada blok lah. Okay, tapi sebabkan switch ada blok, so kita guna break lah. So biasanya kita guna break dalam switch. Okay, tapi tak semestinya break ni awak akan jumpa dalam switch saja. Kadang-kadang ada orang dia guna break untuk keluar daripada function, kadang-kadang dia nak keluar daripada if else yang ada blok lah. Break tu maksudnya break from the block. Okay, kita tengok kat sini, kalau nak log out nombor 3 kan. So dekat nombor 3 ni, kat nombor 3 ni dia nak log out, maksudnya dia nak keluar daripada looping tu. So untuk kita keluar daripada looping, kita set looping ni sama dengan selain daripada 1. Sebab 1 menyebabkan looping tu loop back. Kita nak keluar daripada looping, kita set dia sebagai other than 1. So set dalam flowchart saya buat sama dengan kosong. Ni sama dengan kosong. Nampak tak?
loop ni sama dengan kosong. So saya buat kosong lah. 2 pun boleh, 3 boleh, yang penting bukan 1. Okay, right. Then the next one is default. Kalau kita tengok kat default ni, kalau kita tengok default, dia ada satu printf invalid selection. So kenapa kita kena buat printf kat sini? Sebab kita nak kita punya sistem ni boleh bagi tahu user bahawa apa yang user pilih tu salah atau tak betul. Okay, so satu sistem yang mesra pengguna ataupun user friendly, bila user buat salah, dia tegur, dia bagi tahu. Okay, sistem tu bagi tahu bahawa user salah pilih. So tolong pilih lain lah. So kita buatlah sini invalid selection. Okay, nak bagi tahu /n kena ada untuk enter, untuk new line. So nak bagi tahu user bahawa you dah salah pilih. Pilihlah sama ada 1, 2, 3 ni lah, antara 1, 2, 3 ni lah. Kalau you pilih selain daripada tu, invalid selection. So contoh kat sini bila kita run, okay, ni tak ada error, alhamdulillah. Kalau pilih 4, dia bagi tahu invalid selection. 5 invalid selection, 6 invalid selection. Ni invalid selection ni. Ni invalid selection So bila pilih selain daripada tu, yang 1 ke 2 ke, baru dia boleh proses. Selain daripada 1, 2, 3, 3 ni log out lah. Kita tengok log out boleh ke tak. Okay, bila kita pilih 3, dia terus proses return execution time ni. Maksudnya dah keluar lah log out. Okay, so log out kita dah settle, menu kita dah settle untuk looping tu, menu, dan kita dah boleh keluar daripada looping. Kita break from the loop, maksudnya kita set looping tu sama dengan kosong untuk kita keluar daripada loop. Dan juga kita bagi tahu user sekiranya pilihan user tu tak kena dengan sistem kita. Okay, itu adalah yang kita dah buat lah. Right. Okay, so sebelum kita pergi lebih jauh, tengok dulu looping ni menyebabkan, kata kita pilih 1 ke 2, menyebabkan menu ni akan dipanggil berulang kali. So dia akan jadi macam serabut lah kat sini kan. Okay, untuk membenarkan, untuk memberi user supaya menu-menu yang lama ni hilang. Maksudnya kita nak tengok satu ni je, sebab dia is the same thing kan, sebab dia looping kan. So kita boleh gunakan sistem function. Okay, so kita buat kat sini satu sistem function, tapi kena berhati-hati lah. Sistem function ni kalau you salah guna, you akan menyebabkan you punya program tu jadi tapi you tak nampak macam jadi. Contoh sistem saya buat di sini, sistem CLS ni clear screen lah. Maksudnya apa yang ada dia clearkan dulu dan dia print yang baru. Okay, the problem is kalau benda tu dah jadi, you salah letak kan. Benda tu dah jadi tapi, contoh yang saya tunjuk ni, benda tu jadi tapi sebabkan dah clear screen tak nampak. Bila benda tak nampak macam you kata benda tu tak jadi, sebenarnya jadi. Contoh 1, ni tak ada looping back kan. Katakan saya invalid selection nombor 5, tak nampak invalid selection ni kan. Sebab apa? Saya buat nombor 7, nombor 6, invalid selection tu tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah padam. Okay, so kita nak invalid selection ni sentiasa ada. Kita nak dia sentiasa ada. So sebelum dia padam, kita nak dia stop jap. Okay, kita buat sistem ni yang lain lah, pause. Okay, kalau kita buat sistem pause, maksudnya kita boleh nampak lah invalid selection tu. User nampak lah, contoh macam dia pilih 6, sedangkan dalam list menu tu tak ada 6 kan. So akan keluar lah invalid selection. Sebelum dia padam, kita pause dulu, press any key to continue, dan baru dia padam, dan baru kita pilih benda lain. Katakan dia pilih salah lagi, dia bagi tahu lagi invalid selection, pause, dan baru kita pilih yang sebenar lah. Okay, right. So seterusnya kita nak pergi kepada function. Okay, kita ada dua function. Kita pergi function yang pertama, iaitu function display, function papar. Kita nak paparkan maklumat. So nama function tu papar. Okay,
yang ni kita call that function lah. So sebelum kita call, kita kena declare dululah function. So kita declare function kat sini. Kita gunakan function nothing, maksudnya receive nothing, return nothing. Papar void. Okay, papar void. So ini baru, ini declaration, ini calling, dan satu lagi yang kita kena buat adalah definition ataupun define that function. So untuk kita declare sebelum function main. Okay, ni function main, ni function main. Kita kena declare sebelum function main nama function tu, untuk bagi tahu kita punya compiler ni bahawa ada satu function baru yang kita create. Itu maksud declaration. Okay, definition tak kisah sebelum atau selepas, sebab kita dah declare. Okay, so selalunya kita buat selepas lah, selepas function main, maksudnya di luar function main, selepas. So ni penutup function main kan, ni penutup function main, ni function main. Function main dia buka dia, ni tutup dia. Kita buat, kita enter selepas function main, di luar function main, jangan buat dalam function main. Okay, void papar. Okay, so ni kita dah create a new function, nama dia papar. Okay, so kalau kita compile, tekan 1, dia akan pergi pada function papar lah. Tapi of course sekarang ni tak ada apa-apa lah, dalam papar tu 0 kan, tak ada apa-apa. So kita kena buat something lah. Okay, tapi ni adalah teknik dia. Okay, boleh tak kalau kita nak define ni sebelum function main? Yes, boleh, tak ada masalah. Okay, kalau kita define function baru sebelum function main, ni function main, kalau kita define kat atas ni, maksudnya kita tak perlu untuk declare. Definition tu dah jadi declaration, dia serentak. Okay, tapi kalau kita nak declare di tempat lain selepas function main, maksudnya definition kita selepas function main, so declaration kita kena sebelum function main. Okay, sebab dia, cara compiler ni berfungsi adalah secara sequential lah. Okay, so apa yang ada dalam function papar? Kita tengok balik pada kita punya chat. Okay, kita ada for kat situ, kita ada looping kat situ. Okay, so kita declare dulu I, variable I ni kita gunakan untuk looping lah. For I equals to 0, I less than 10, I plus plus. Okay, so kita nak print F nama employee tu dengan salary. So kita tengok kat sini, nama %s, salary %f, e i ni maksudnya array of structure kita tu. Okay, name dengan e kurungan I untuk salary. Okay, so apa yang berlaku kat sini adalah dia akan print f lah apa-apa data yang ada dalam keseluruhan array ni. Okay, so kalau kita run, tadi kita dah masukkan nama 5 orang tu kan. So kalau kita display, dia akan display lah 5. Oh sorry, saya tertinggal \n untuk new line. Okay, nampak data ni semua ada. Okay, masalahnya kat sini adalah nombor lah. Nombor sini, nombor 1, 2, 3 sampai 10 ni tak ada. Lepas tu RM dalam bentuk ringgit Malaysia tak ada RM, dengan titik puluhan dia lebih daripada 2, sedangkan salary dalam 2 tempat perpuluhan sajalah. Okay, so kita ubah kat sini nombor %d, nama, lepas tu RM, lepas tu kita nak 2 tempat perpuluhan, point 2f. Okay, so kat sini I plus 1,
E, name dengan salary. Ok, file kita tengok. Ok, dah keluar dah 1 sampai 10. Ali, Abu, Ahmad, Bencong ni semualah. Ok, dan kat sini kalau kita tengok nombor 6 sampai nombor 10 tu kosong lagi, tak ada data. So kalau ikutkan tak perlu pun kita nak display lagi kan. So untuk menyekat ataupun untuk filter out yang tak ada ni, so kita berbalik kepada kita punya data sini. Sekarang data kita berapa? Sekarang data kita 5. Ni kita tak tambah lagi tau. Sekarang data kita 5. So kita hanya perlu repeat daripada 0 sampai 5. Okay, the problem is kalau kita buat macam ni, nanti bila kita tambah data dia dah jadi 6. Bila kita display still 5 je dia paparkan. Dia tak akan paparkan orang yang seterusnya. So instead of kita fix pada 5, kita refer kepada data. Data adalah variable tadilah, variable yang mengawal ataupun keep track of berapa banyak data yang ada sekarang ni. Sekarang ni kita ada 5 data. Nanti kejap lagi bila kita tambah data tu plus 1 dia akan jadi 6 and so on lah, dan sampai 10 lah, sampai 9 lah, sebab dia 0 sampai 9 kan. Ok, so kalau kita display, so dia akan display yang ada saja. Maksudnya maklumat yang ada. Maklumat yang tak ada dia tak display. Ok, right. So habis untuk function papar. So next, tambah. Tengok flowchart untuk function tambah. Ok, flowchart untuk function tambah ni dia ada if else. Ok, sebelum tu kita kena declare dulu function tambah. So tambah, dan juga kita kena define function tambah, void tambah void. Ok, so apa dah ada dalam function tambah ni adalah ini, kita ada if else kat sini, sebab kita nak test sama ada data sekarang ni dah penuh ke belum. Ok, so kita buat if else kat sini. If data less than 10, barulah kita tambah. Ok, else kita printf data already full. Ok, so kalau data ni dah penuh, dia akan beritahu lah data ni already full. Kalau data dia belum penuh, barulah boleh tambah data. So nak tambah data, kita kena beritahu user, ok, masukkan apa dulu. So kita kena printf enter employee name. Ok, name dalam bentuk string. So sama ada kita nak guna scanf%s ataupun kita guna getS. So untuk memudahkan, saya guna, sebab nama pun kalau tengok nama contoh tu, kalau kita tengok nama yang contoh tu semua nama yang pendek-pendek kan, yang tak ada spacebar. So kita guna scanf je lah, nak senang kan. Ok, E sekarang ni kita guna data. Sebab apa kita guna data? Sebab kita nak masukkan pada bilangan data yang seterusnya. Sekarang ni 5 kan. So name. Ok, then kita nak masukkan salary pula. Salary of course %f float. Ok, jangan buat s juga. Ok, dah siap. Kita data plus plus. Maksudnya next data dia akan refer pada the next element. Kalau tak nanti dia akan keep on overwriting the same element. Dia akan overwrite, dia akan
dia akan mengubah nilai data yang sedia ada, yang kita dah ada. So kita tak nak kacau lah data yang tu. Okay, so data plus plus. Okay, so kalau kita run, sorry, saya lupa nak semicolon. Ni adalah satu contoh lah. Kalau kita tengok sini yang dia kata kat sini, expected semicolon, maksudnya saya tertinggal semicolon lah. Okay, so syntax error tu lepas tu kita buat sikit. Okay, so kita view dulu data yang sedia ada. Ada 5 kan. Okay, dan kedua kita nak tambah. Okay, katakan saya tambah employee name yang baru, 3% katakan. Okay, view balik. Okay, tengok dah 6 dah kan. Nak tambah yang ke orang yang ke-6. Okay, kalau tambah yang ke-7, tambah lagi. Okay, view balik. Dah tambah yang ke-7 and so on lah. So dari segi functionality kita dah siap. Okay, tapi dari segi view dia macam tak cantik kan. Tak cantik sebab apa? Sebab bila kita keluar list tu, satu list tu dia bukan dalam bentuk table, so dia tak tersusun. So kita nak cantikkan list tu, kita pergi pada function display atau function papar. So kita buat dulu header untuk table tu, printf number, supaya jarak dia tu sama, kita akan gunakan \t, maksudnya tab. Okay, number, name, \t lagi, salary, lepas tu \n untuk new line lah. Okay, so dalam ni pun kita kena ubah number, \t, lepas name, salary, \t lagi. Okay, so dia akan keluar dalam bentuk tu lah. So bila kita run, kita tengok ni untuk mencantikkan lah. Dari segi functionality dah function lah. Okay, so cantik sikit lah dia keluar tu, sebaris kan, satu kolom, cantik lah. Okay, tapi bila dia keluar tu, kita tak nak ni menu ni kita nak buang ataupun kita nak clear, kita hanya nak list saja. So apa yang kita buat adalah kita buat sistem clear screen ni, kita paste selepas, ataupun kita buat selepas ni lah. Ni. Okay, selepas dia menu tu dia akan hilang, dia akan tunjukkan apa yang kita nak sajalah. Okay, contoh satu, nampak menu tadi dia clear dan dia akan keluar list sahaja. Okay, sama juga kalau kita nak tambah, clear, kita just tambah je baru. Okay, okay, 6. Okay, kita try masukkan sampai 10 data, boleh tak? Employee name, tadi saya buat Tony. Okay, tambah lagi. Okay, sekarang dah 7. So saya tambah lagi, sekarang dah 8. Okay, tambah lagi. Okay, kita boleh tambah satu lagi. Tambah okay, dah 10 cukup. Okay, so kalau kita cuba untuk tambah lagi, kita test boleh tak tambah lagi. Kita nak tambah lagi, kita
pilih nombor 2, data already full. So function tu jadilah, else tu dah jadi. Okay, boleh. Alright, so simple je programming dia. Line dia pun tak banyak, 77 line saja. Flowchart dia pun straight je, tak complicated mana pun. Cuma yang mungkin kalau kita tak biasa dengan structure tu yang akan dijadi agak pening sikit lah. Okay, tapi sebab kita dah cover, kita dah tahu macam mana nak guna structure, array of structure, tak ada masalah. Ni semua mudah je lah. Okay, right. So saya rasa tu saja untuk saya hari ni. Yang saya nak share hari ni tu saja. So kalau ada apa-apa masalah boleh tanya kemudian lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.